Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan sekali lagi pada pagi yang berbahagia ini. Moga Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh kehidupan kita di dunia dan memberi kebaikan untuk kita di hari akhirat kelak insya-Allah. Insya-Allah pagi ini kita akan bincang mengenai hukum hakam berkaitan dengan hutang. Hutang satu benda yang tidak boleh dipandang ringan, tidak boleh dipandang remeh. Kerana apa? Kerana hutang ni mudah dilakukan tetapi susah untuk dilangsaikan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencatat hukum hakam piutang, dicatat di dalam Al-Quran satu muka surat penuh. Boleh lihat dalam suratul Baqarah ayat 282. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat hutang ni satu muka surat penuh untuk menegaskan bahawa pentingnya menjaga hal ehwal berkaitan dengan hutang. Namun yang menjadi masalahnya, ramai di kalangan kita yang ambil lewa saja berkaitan dengan masalah hutang. Terutama yang bersangkutan dengan pembayaran hutang. Berhutang senang dan ramai orang berhutang. Yang jadi isu dan permasalahannya ialah ramai yang tak bayar hutang dan tidak melangsaikan hutang. Baik. Dalam Al-Quran ada suruhan untuk adakan saksi dan catatkan hutang. Soalannya, adakah wajib hukum saksi dan catat hutang? Baik, menurut para fuqaha, hukum mengadakan saksi dan merekodkan hutang adalah sunat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 282. Para ulama Syafi'i menyatakan perintah dalam ayat ini berbentuk irsyad, yakni tunjuk ajak, yang tidak bermaksud wajib. Tidak bermaksud wajib. Namun pandangan sebahagian ulama mengatakan ia boleh menjadi wajib sekiranya benar-benar terdapat keperluan, lebih-lebih lagi pada zaman ini, yakni yang penuh dengan penipuan. Sebab itu berhati-hati berkaitan dengan hutang. Walaupun sunat diadakan saksi dan ditulis, boleh jadi wajib kalau bimbang berlakunya unsur penipuan. Zaman kita hari ini dinasihatkan lebih baik tulislah. Lebih baik tulis
kerana bukan dibimbangi. Banyak dah kes skema, kes penipuan berkaitan dengan hutang. Beginilah, tulis pun tak bayar, tulis pun di autornya, tambah kalau tak tulis, tak ada saksi. Ada saksi pun timbul masalah. Kalau tak ada saksi, lagi bermasalah. Baik, boleh jelaskan hukum riba hutang dan apa maksud hadis kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba? Setiap pinjaman yang diambil manfaat adalah riba. Baik, riba hutang bererti faedah atau bunga yang diterima oleh pemihutang daripada pemberian hutangnya kepada penghutang. Pada zaman dulu, riba hutang banyak berlaku. Apabila sampai tempoh nak bayar hutang tapi tak boleh bayar, maka dilanjutkan tempoh bayaran dengan tambahan bunga. Kena tambah. Hutang 1,000 tak boleh bayar, maka dia tambah lagi. Bagi tempoh dilanjutkan, tempoh pembayaran hutang, tapi kena ada tambahan. Itu riba daripada zaman jahiliah. Zaman hari ini lebih lagi. Lebih lagi. Kerana bunga dikenakan seawal akad hutang. Dimeterainya akad tu dah kena bunga dah. Bukan selepas gagal membayar hutang. Zaman dulu gagal bayar hutang kena bunga. Hari ni waktu akad dah cas, dah ada bunga siap dah. Hari ni kebanyakan ceti alung. Maknanya sejak bermula akad dah ada bunga yang dikenakan. Maka hadis yang disebut kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Hadis ini menurut ulama hadis ia tersangat dhaif. Tersangat dhaif. Namun demikian, ada ijma' yang menyatakan bahawa setiap hutang yang disyariatkan manfaat, bunga, imbuhan adalah riba. Ijma' tidak berlaku melainkan dalil. Maka ia menjadi kaedah fiqh, iaitu setiap hutang yang disyariatkan manfaat adalah riba. Jangan ambil manfaat. Jangan ambil manfaat. Baik. Adakah orang yang memberi pinjaman akan mendapat pahala? Ya, orang yang bagi pinjam pada orang yang memerlukan akan mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh rujuklah dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Boleh rujuk. Allah Ta'ala bagi gandaan. Dalam ayat itu disebut gandaan yang banyak pada orang yang memberi pinjaman. Tuan Guru Ustaz Zuhdi Tauke jutawan pau kukus. Jutawan kambing perak. Perak. Siapa yang nak makan kambing perak tu boleh PM Ustaz Zuhdi. Baik, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, tiada seorang Muslim yang memberi hutang kepada seorang Muslim sebanyak 2 kali, melainkan ia adalah seperti sedekah kali pertama. Dalil ini menunjukkan ganjaran pahala yang diberikan pada orang yang berhutang. Orang yang nak hutang, orang yang memerlukan, maka diberi ganjaran pahala. Maka tolonglah, tolong orang yang susah, orang yang nak berhutang. Baik. Apakah hukum bagi interest free loan?
Interest free loan ni dalam kaedah fiqh disebut al-qardul hasan. Satu bentuk pinjaman daripada wang halal tanpa wujud sebarang ungkitan, perbuatan menyakitkan hati tanpa wujud riba. Hukumnya harus dan merupakan akad yang bersifat menolong orang yang memerlukan. Sebagai tambahan ilmu, terdapat bentuk hutang lain yang dinamakan al-qardul hukmi. Ia hanya terdapat dalam mazhab Syafi'i. Contoh, memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang tidak ada pakaian, dan sebagainya dengan niat memberi hutang. Sekiranya penerima mampu bayar atau pulangkan semula, maka dia mestilah berbuat demikian. Ini pun ada kaedahnya. Ada kaedah dia. Baik, hutang jadi zakat. Adakah seorang pemihutang boleh menjadikan wang hutang yang dipinjam oleh penghutang sebagai zakat untuk dia? Ahmad bagi hutang pada Abu. Bagi hutang, niat hutang. Maka cukup ujung tahun, Abu tak boleh bayar. Dia kira yang dia bagi hutang tu kira zakat. Kira zakat. Mengikut pandangan majoriti ulama, tak boleh berzakat dengan cara potong hutang pada penghutang yang susah. Tak boleh. Majoriti ulama tak boleh. Abu hutang dengan Ahmad. Ahmad bagi hutang 5,000. Maka dia potong zakat dia kena 1,000 tahun tu. Kira nanti bayar 4,000 lah. 1,000 tu jadi zakat. Tak boleh. Tak boleh. Yang boleh macam mana? Yang boleh, Ahmad bagi hutang ke Abu 5,000. Maka bila sampai waktu nak bayar zakat, Ahmad bayar zakat dekat Abu. Yang hutang-hutang lah. Hutang kena bayar 5,000. Hutang kena bayar 5,000. Maka dia nak keluar zakat. Dia tahu Abu susah. Buat keluar pula zakat. Tahun tu zakat kena 5,000. Dia bagi zakat pada Abu. Bayar zakat. Yang hutang-hutang bayar zakat. Kemudian duit zakat yang Abu dapat tu, Abu bayar pula hutang. Itu boleh. Itu boleh. Kita kena faham tu. Abu susah, Abu layak dapat zakat. Maka Ahmad bayar zakat dekat Abu. Bayarlah zakat 5,000. Maka Abu terima zakat. Kemudian duit yang zakat yang dia terima tu, dia bayar hutang Ahmad. Hutang yang dia hutang 5,000 tu. Yang tu, kaedah tu boleh. Kaedah tu boleh. Kaedah kita bagi dia hutang 5,000. Kemudian bagi hutang. Kira tolak tu zakat. Tu tak boleh. Itu majoriti ulama mengatakan tak boleh berzakat dengan cara memotong hutang pada orang susah. Itu tak boleh. Apakah hukum meminjam daripada ceti atau alung dan yang seumpama dengannya? Hukumnya haram. Kerana ia adalah pinjaman berbunga walaupun ia syarikat berlesen. Dia pinjaman riba. Daripada akad tu dah riba dah. Hutang 10,000. Akad tu saja dah kena bayar dah. Duit hanya dapat 9,000. Duit hanya dapat 8,000. Kemudian bunga dia pula naik hari-hari. Ada pula bunga naik minggu-minggu. Ini dengan ceti. Dengan alung. Maka dinasihatkan jangan terlibat dengan mana-mana pinjaman alung yang akhirnya menyusahkan. Dah ramai dah. Tak boleh tak mampu nak bayar. Sebaliknya banyak pilihan lain. Seperti pajak gadai Islam atau mohon melalui Baitul Mal. Ataupun NGO kebajikan yang boleh membantu. Supaya dihindari pinjaman riba. Kerana ia bukan satu benda yang
yang remeh-temeh. Wa halallahu al-bai' wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli dan Allah Ta'ala haramkan riba. Baik. Seorang kawan sangat suka berhutang dengan ramai orang. Dan dia selalu buat-buat lupa bayar hutang. Bila ditanya, dia akan sebut, bila saya hutang dengan kamu? Ini perangai buat-buat lupa bila dia hutang. Baik, hukum buat-buat lupa untuk bayar hutang dan juga berhutang dengan niat tak mau bayar. Ya, dengan niat tak mau melansaikan hutang, hukumnya haram. Hukumnya haram. Dan termasuk dalam maksud mencuri. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang meminjam harta orang lain dengan niat ingin mengembalikan, ingin bayar, Allah akan mengembalikan pinjaman itu. Namun, siapa-siapa yang meminjamkannya dengan niat ingin merugikannya, yakni tak mau bayar hutang, Allah akan merugikan dia juga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang niat tak mau bayar, nak menyusahkan orang, nak merugikan orang, buat-buat lupa, Allah Subhanahu Wa Taala akan merugikan dia, membinasakan dia, merosakkan dia. Malah mengikut pendapat di dalam mazhab Hambali, orang yang hutang tak mau bayar dan buat-buat lupa, mereka boleh dikenakan hukuman potong tangan ke atas pelaku tersebut jika jelas niatnya tak mau bayar hutang. Dalam mazhab Hambali, orang yang berhutang tak mau bayar, yang memang jelas dia tak mau bayar, buat-buat lupa dan ramai dah orang kena macam tu, dia boleh dipotong tangan. Sebab masuk kategori mencuri. Maka dinasihatkan supaya siapa yang berhutang, bayar hutanglah. Maka yang mana buat pinjaman dengan kerajaan, dulu ada yang pinjaman dengan MARA, lepas tu hari ni pinjaman dengan PTPTN. Yang tak mau bayar hutang tu sila bayarlah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Maidah, Ya ayyuhallazina amanu awqu bil uqud, awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah awfu bil uqud, yakni perjanjian kalian. Mana yang buat perjanjian itu, PTPTN ada perjanjian, MARA ada perjanjian. Yang mana buat pinjaman, maka sila bayar. Ini pinjam reti, bayar tak reti. Satu masalah pula. Maka Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran, Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah janji kalian. Janji ditepati. Maka yang hutang MARA ke, hutang kerajaan negeri ke, loan PTPTN ke, maka ada perjanjian, maka bayar. Siapa yang tak bayar, dianggap sebagai mencuri. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan rugikan dia. Bagi orang yang pinjam tak mau bayar ni, sila bayar. Baik. Wajibkah mengingatkan penghutang untuk bayar hutang? Dia hutang je sah. Dia tak ingat ke, lupa ke, buat-buat lupa ke, wajib tak kita peringat dia? Mengingatkan hutang hukumnya tidak wajib sekiranya ia milik peribadi, kerana kita berhak menghalalkannya. Tetapi sekiranya ia berkaitan dengan wang orang ramai, wang syarikat atau wang rakyat, maka tugas mengingatkan hutang oleh pegawai yang bertanggungjawab adalah wajib. Hutang peribadi tak wajib kita peringat dia.
Cuma nak peringat silalah. Tapi hutang yang melibatkan wang orang ramai, wang syarikat, wang rakyat, maka pegawai yang bertanggungjawab wajib mengingatkan orang yang berhutang. Kerana ia tugasan yang telah diamanahkan kepada dia. Kan ni kalau berhutang, syarikat ke apa semua, peringatkan dia. Suruh bayar. Suruh bayar. Telefon, minta suruh dia bayar. Baik, mengikut kiraan hutang PTPTN akan habis dibayar pada umur 55 tahun. Saya risau jika tak mampu melangsaikan semuanya. Manalah tahu umur tak panjang. Bolehkah jika saya buat hutang lain untuk langsaikan hutang ini? Dia pinjam PTPTN 30,000. Dia buat loan bank ke apakah. Kemudian langsaikan hutang PTPTN. Ada hutang lain pula. Bayar hutang dengan hutang. Satu hal lah. Bayar hutang dengan hutang. Baik, asal hukum dia, hukum bayar hutang dengan hutang adalah harus. Asalkan tidak ada riba. Asalkan tidak ada unsur-unsur riba dan penipuan. Namun seeloknya elakkanlah daripada banyak berhutang. Bayar hutang macam biasa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membantu kita melansaikan hutang. Ini hutang, bayar hutang. Selesai hutang. Hutang ni selesai. Main hutang baru. Tak selesai. Tak selesai. Tak selesai hutang. Maknanya bayar hutang dengan hutang. Gali lubang, tutup lubang. Kan tak selesai masalah je lah. Yang penting istiqamah bayar hutang tanpa culas. Setiap bulan bayar. InsyaAllah. Kan jangan serabut. Janji bayar. Ni tak bayar, banyak pada bayar. Itu yang serabut. Baik, soalan sewaktu bersekolah dulu, pernah curi barangan runcit seperti rokok, makanan dan sebagainya. Bagaimana cara yang sesuai untuk mohon maaf dan menggantikannya? Tuan kedainya pun mungkin sudah lupa, mungkin kedai pun dah tak ada, mungkin sudah meninggal dunia. Namun jika saya bersedekah sejumlah wang yang sama dengan nilai barang yang telah diambil dan niat pada tuan kedai, boleh ke? Baik. Para ulama tidak meletakkan syarat baligh untuk ganti rugi. Apabila seseorang melakukan kerosakan, dia mesti ganti rugi kerosakan yang dilakukan. Maka ia wajib dibayar walaupun perbuatan itu dilakukan sebelum baligh. Pertama, berusaha cari waris pemilik barangan yang diambil, yang dicuri itu. Cari dulu pemilik waris dia untuk bayar. Sekiranya tiada, kedai pun tak ada, dah apa tak ada lah, maka boleh bersedekah kepada mana-mana fakir miskin. Semoga ia boleh menghapuskan hutang tersebut. Maka sedekahlah pada mana-mana fakir miskin. InsyaAllah niat bayar hutang kan tu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan hutang tersebut, insya-Allah. Baik. Kami sangat terdesak hingga terpaksa meminjam alung dan masih belum selesai. Suami belum bekerja. Kereta pula kena tarik kalau tak bayar. Sewa rumah tak dapat dilunaskan. Kebetulan ada seorang kawan bagi tahu bahawa pihak gereja berdekatan tempat kami tawarkan pinjaman. Bolehkah orang Islam meminjam dengan gereja? Boleh tak orang Islam pinjam dengan gereja? Duit tak ada. Nak pinjam bank macam bagai dia punya peraturan. Pinjam kawan-kawan susah nak bagi. Pinjam kat surau masjid lagi awal lagi. Pergi masjid pun dah kena suruh balik lah. Nak pinjam lagi. Hari ni Jumaat tak jalan, sembahyang berjemaah tak jalan, tabung pun tak jalan, maka jalan.
Kan nak pinjam dengan sebuah masjid pun tak semua yang bagi. Ada yang bagi. Tapi banyak yang tak bagi. Kan nak buat macam mana? Pinjam dengan gereja. Boleh? Hukumnya harus. Harus meminjam daripada gereja sekiranya tiada unsur riba. Itu je lah. Kalau tak ada unsur riba, boleh pinjam dengan gereja. Kerana orang yang bagi hutang tidak disyaratkan beragama Islam. Nabi SAW pernah menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Ini menunjukkan harus berurusan dengan orang bukan Islam. Sayyidatina Aisyah menceritakan, sesungguhnya Nabi SAW pernah membeli makanan daripada seorang Yahudi dengan pembayaran secara bertangguh dan mencagarkan baju besi baginda SAW. Riwayat Al-Bukhari. Namun, cuba dulu mohon bantuan dan pinjaman di Baitul Mal yang berdekatan. Kerana ia adalah lebih baik dan lebih mententeramkan jiwa. Lebih mententeramkan jiwa. Bimbang takut ada unsur riba. Baik. Dalam riwayat Imam Ahmad diceritakan, maukah kamu aku ajarkan sepotong doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang sekiranya kamu ada hutang sebesar gunung pun, nescaya akan berjaya diselesaikan. Ini dialog pertanyaan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an kepada seorang lelaki yang mengadu masalah hutang. Maka Sayyidina Ali tanya dia, mau tak aku ajak satu doa dari yang diajarkan oleh Nabi. Kamu ada hutang besar gunung pun, insya-Allah akan berjaya diselesaikan. Lalu Sayyidina Ali mengajar doa kepada dia. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah keperluan aku berupa yang engkau halalkan daripada mengambil yang engkau haramkan. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakan hati aku dengan kurniaanmu daripada mengharapkan selain daripada engkau, ya Allah. Dengan membaca doa ini, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan dan kemudahan untuk siapa-siapa yang berhutang dapat menyelesaikan hutang. Baik. Bapa saya meninggal dunia sebelum sempat berzakat. Dalam masa yang sama dia juga berhutang. Antara zakat dan hutang yang mana wajib saya laksanakan dulu? Baik, dalam isu ini pendapat terkuat dalam kalangan ulama adalah bayar hutang lebih utama daripada bayar zakat. Ini kerana hak manusia terbina atas dasar musyahah, berkira-kira, dan hak Allah terbina atas dasar musamahah, atas dasar toleransi. Atas dasar toleransi. Biar Allah boleh memaafkan sekiranya mengikut kehendaknya. Manakala manusia dengan sifat kebiasaannya yang banyak mementingkan diri sendiri, mesti diselesaikan dulu hutangnya. Syekh Al-Qardawi menyebut dalam kitab Fiqhul Awlawiyat berkaitan dengan isu ini, utamakan bayar hutang si mati daripada zakat. Kalau ada lebih pada tu baru bayar zakat. Maka bayar hutang dulu. Bayar hutang dulu.
Kawan saya 3 tahun kahwin, krisis nak cerai. Padahal hutang untuk majlis kahwin belum habis bayar. Sekiranya mereka bercerai, siapa yang bertanggungjawab untuk melunaskan hutang tu? Kacau. Nak kahwin, berhutang. Bukan sikit-sikit Allah. Puluh-puluh ribu. Nak kahwin. Buat majlis. Hebatlah. Soalan sahabat kita ni, tak sampai 3 tahun dah krisis nak bercerai. Maka hutang banyak tak habis. Baik. Pertamanya berhutang kerana ingin kahwin, hukumnya harus. Harus. Namun, jika berhutang berlebihan, itu tidak digalakkan. Tak haruslah, tak digalakkan. Sekiranya suami yang membuat pinjaman untuk kos perkahwinan yang melibatkan dirinya dan juga maharnya untuk isteri, maka bebanan hutang tetap dikenakan ke atas suami walaupun sudah bercerai. Dia yang buat pinjaman, dia yang bayar. Dia buat pinjaman, dia bayar. Siapa nak bayar ke dia? Takkan yang mendengar nak bayar. Tak sudi nak bayar. Sekiranya isteri itu yang berhutang untuk menanggung kos kenduri, si suami tidak bertanggungjawab ke atas hutang tersebut selepas bercerai. Kerana hutang dibuat oleh isteri sendiri. Kalau suami yang buat hutang, suami dia bayar. Kalau isteri yang berhutang, isteri dia bayar. Sebab tu, utamakanlah berhutang adik-beradik. Hutang keluarga. Utamakan tak berhutang lah. Tapi nak berhutang, cari orang yang mudah untuk berkira-kira lah. Ni hutang entah alung lah apalah. Dah bercerai, kena bayar riba bunga dia bertambah-tambah. Woi, serabut. Serabut. Maka lebih baik tak payah hutang lah. Kahwin je. Sebab tak libat kenduri. Akad nikah, buat nasi 3-4 bungkus, hantar mai rumah saya sebungkus. Buat kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Baik. Isteri meninggal dunia 3 tahun lepas. Kini saya berhasrat untuk kahwin lagi kerana anak-anak masih kecil. Tapi masalahnya arwah isteri ada hutang. Perlukah saya menyelesaikan hutangnya sebelum berkahwin baru? Pak Mat ni, isteri dia meninggal 3 tahun lepas. Dia nak kahwin lagi sebab anak masih kecil. Alasannya tu, anak kecil. Hak betulnya, Pak Mat masih power. Yak ni masih nak kahwin. Menunggu saja. Masalah dia, arwah isteri dia ada hutang. Perlukah dia selesaikan hutang sebelum kahwin? Sebelum dia kahwin baru. Hutang isteri yang berkaitan dengan peribadinya dibayar melalui harta peninggalannya. Pak Mat, isteri Pak Mat meninggal. Ada hutang. Tak ada kena-mengena yang Pak Mat yang nak kahwin ni. Sebab isteri tu meninggal, dia ada harta tak? Kalau ada harta, dibayar hutang tu dengan harta si mati. Harta isteri tu. Sebelum difaraidkan. Jangan faraid dulu. Dah faraid, habislah. Maka bayar dulu hutang Pak Mat. Bayar dulu hutang arwah isteri Pak Mat tu. Bayar dulu hutang tu. Selesaikan dengan harta peninggalan si mati. Tapi kalau Pak Mat nak tolong bayar atas dasar kasih sayangnya kepada isterinya, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Boleh. Tak salah. Maka Pak Mat tak perlu menunggu hingga hutang tu selesai. Kerana
ini dua benda yang berbeza lah. Pak Mat boleh kahwin baru pada masa yang sama, terus bayar hutang bagi pihak isteri dia. Begitu. Maka dia dua benda yang berbeza. Maka Pak Mat kahwin lah. Bayar hutang. Jangan kerana masalah hutang ni tak kahwin pula Pak Mat. Kesian Pak Mat. Maka untuk menghilangkan kesian Pak Mat itu, Pak Mat kahwinlah. Hutang tu bayar dengan atas peninggalan si mati. Kalau Pak Mat nak bayar pun, kahwin dan bayar hutang. Macam biasa. Macam biasa. Cuma moga selamat pengantin baru Pak Mat. Baik adik-beradik saya berhutang dengan saya sejumlah belasan ribu. Sudah 5 tahun lebih berlalu, 1 sen pun belum dibayar. Walaupun sentiasa bertemu, mereka seolah-olah terlupa hutang mereka. Saya pula yang segan hendak mengingatkan mereka. Kini saya pula amat perlukan duit. Pedihnya rasa hati, apa yang patut saya lakukan. Baik, pertama sekali, haram hukumnya melewatkan hutang dalam keadaan mampu. Sabda Nabi SAW, penangguhan hutang oleh orang kaya adalah kezaliman. Kalau mampu, bayarlah. Tangguh berapa? Tangguh ni orang yang tak mampu, yang bayar sikit-sikit. Dan juga orang yang bagi hutang tak kisah. Perjanjian, bayar bila ada. Bila-bila masa. Sampai bila-bila pun tak apa. Tak apalah. Tak kisah. Hak bagi hutang. Ni janji begini. Mampu. Nak kata tak mampu, tengok. Baru ambil X50. Tapi hutang tak bayar. Tengok pula kat Facebook. Makan dah. Dekat hotel merata. Hutang tak bayar. Tengoklah Facebook. Berjalan merata. Baru beli perabot barulah. Rumah baru, cat baru. Hutang tak bayar. Tak kata tak mampu. Ini satu kezaliman. Maka saudara berhak minta hutang daripada adik-beradik itu kerana ia adalah hak dan tanggungjawab mereka untuk bayar. Maka kalau tak mau bayar, itu ikutlah. Sebab adik-beradik nak bawa ke ambil peguam ke, ikut lunas undang-undang ke, dan bertumbuk ke, tumbuk janganlah. Itu kena bincang lah. Itu kena bincang. Baik. Bagaimana cara menyelesaikan hutang si mati? Bolehkah badan zakat membayar hutang orang yang telah mati yang tidak mempunyai harta untuk membayarnya? Hutang orang mati diselesaikan dengan mengambil wang peninggalan si mati. Ia tidak diambil daripada wang anak-anak. Cuma tak salah anak-anak nak bayar. Tapi bila sebut si mati ada hutang, langsaikan hutangnya dengan harta peninggalannya. Dia mati, dia tinggal apa? Rumah ada. Kereta ada. Rumah ada. Kereta ada. Duit ada sikit. Tanah ada sikit. Inilah harta yang dia ada. Ini harta yang dia ada. Sebelum difaraidkan, bayar hutang dia. Kalau bayar hutang habis, tak cukup pun, maka barulah sunat anak-anaknya tolong bayar hutang untuk si mati. Maka tidak salah sekiranya anak-anak nak bayar hutang ibu bapa dengan duit sendiri. Boleh. Lain putus-putus. Lain putus-putus. Tolong bagi tahu. Okey tak lagi? Kalau okey, tulis okey. Kalau putus lagi, bagi tahu. Kalau 2-3 orang bagi tahu line putus-putus, kita akan putuskan terus line ini. Kita sambung hari lain. Ni baru seorang bagi tahu ni. Maknanya kalau seorang tempat Tuan Makno ni tak okey, Ipoh okey. Ipoh okey. Tuan Johari okey tak okey line? Akan tolong komen sikitlah. Okey, semenyih pun okey. Tadi tak okey kot. Baik.
Tak salah anak-anak nak bayar hutang. Nak bayar hutang untuk ibu ayah dia, tak salah. Perbuatan ini termasuk dalam amal kebajikan daripada anak. Dan tanda sayangnya pada ibu ayah. Anak-anak tolong bayar hutang. Perkara ini adalah perkara yang terpuji. Mengikut pandangan ulama, harus bagi badan zakat bayar hutang menggunakan wang zakat. Kalau dia tak boleh bayar hutang, maka boleh badan zakat bayar hutang menggunakan wang zakat. Tiada beza dari sudut fiqh antara penghutang yang sudah mati atau yang masih hidup. Bahkan hutang orang mati lebih perlu dilangsaikan daripada orang yang masih hidup, kerana orang yang dah mati dia dah tak boleh nak bayar apa-apa dah. Maka orang yang hidup perlu selesaikan hutangnya dengan cara ambil harta si mati. Jangan duk berebut apa harta. Buah pertama mati, uruskan jenazah dia dengan harta dia. Uruskan segala hal ehwal jenazah dia dengan harta dia. Kemudian bayar hutang dia. Kemudian bayar zakat. Kemudian buat upah haji. Kemudian bayar fidyah. Kemudian bayar nazar. Apa yang dia pernah nazar. Ni semua dikira hutang belaka. Ni semua dikira hutang. Kemudian tengok dia meninggal ada hutang bil elektrik, bil astro, bil internet, bil indah water, saman speed trap dan apa saja yang berbentuk hutang, maka selesaikan. Segala saman dia pun selesaikan dengan duit peninggalan si mati. Kemudian ada wasiat. Dia wasiat apa? 1/3 daripada harta dia untuk geng talaki. Buat kerja kebajikan untuk fi sabilillah. Maka dah bayar habis hutang. Ada lagi baki dia. Ambil 1/3 bagi kepada badan kebajikan sebagai saham dia. Kemudian baki. Baki faraid. Ada 5 beradik. Duit ada RM5 dah tinggal. Pandai-pandai hampa lah. Duit dah tinggal RM5 Dah bayar hutang, wasiat segala bagai. Dah tinggal baki itulah difaraidkan. Maka kita hari ni terbalik. Faraid dulu, kemudian baru fikir nak bayar hutang. Nak ambil duit di mana? Bila dah faraid, ashabul ghuyub, ghaib duit tu, pula bayar muka X50 pula, pakai si mati, merangkak lah dia. Kalau dia tinggal duit, dia tinggal wasiat bagai, kena selesaikan. Syekh Ibn Abdul Bar menyebut orang yang meninggal ada hutang, ada duit, keluarga dia tak bayar, keluarga dia lah yang tanggung hutang dia, bukan dia, sebab dia dah tinggalkan segala duit. Maka orang yang hidup yang menanggung hutang kalau tak langsaikan hutang dia. Bolehkah seseorang pemiutang memberi hadiah kepada penghutang sekiranya dia membayar hutang lebih awal dari tempoh yang sepatutnya? Janji 5 bulan. 1 bulan bayar dah. Mengikut pandangan ulama, sekiranya dilakukan atas budi bicara dan kebaikan pemiutang dan tidak diletakkan syarat ketika hari hutang, hukumnya harus. Kita bagi hutang 1,000. Tak ada syarat apa. Syarat dia bayar 5 bulan. 1 bulan dia bayar dah. Bagus dia. Sebab dia bayar bagus, kita bagi hadiah dekat dia. Bagi RM50. Sebab dia bayar awal. Bagus. Boleh. Harus. Dengan syarat, waktu hari berhutang tu tak ada perjanjian. Kalau ada perjanjian, tak boleh. Kalau orang bayar awal, begini. Kalau orang bayar lewat, begini. Tak boleh. Ada perjanjian apa-apa, tak boleh. Dan orang yang kita hutang, saya hutang Abu, hutang 1,000, maka saya nak bayar, tak ada perjanjian apa, bayar, perjanjian dia bayar 1,000, hutang 1,000 bayar 1,000, maka saya bayar dekat dia 1,100 sebagai tanda terima kasih dia tolong saya. Boleh? Boleh. Qardul Hasan dipanggil. Kita bayar lebih.
sebagai tanda terima kasih. Dengan syarat waktu hutang tak ada perjanjian. Tapi kalau waktu hutang ada perjanjian, nanti sebab aku tolong hang bayarlah lebih sikit. Itu riba, haram. Sebab ada perjanjian. Tak ada apa-apa perjanjian, kita bagi secara budi bicara, secara sukarela. Sebagai kebaikan, dia bagi kita hutang, dia tolong kita. Itu boleh. Itu boleh. Tanda terima kasih. Baik. Apa hukum cas yang dikenakan ketika berhutang dengan badan-badan tertentu? Misalnya seperti hutang seseorang pelajar dengan PT-PTN. Baik, hukum kenakan cas atas perkhidmatan yang bersifat pengurusan adalah harus. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan badan-badan fatwa luar dan dalam negara. Harus. Namun, cas yang dikenakan ke atas hutang adalah termasuk riba yang diharamkan. Ambil cas 1% untuk pengurusan, boleh. Ambil cas atas hutang. Hutang 10,000 bayar 230,000. Itu bukan pengurusan tu. Itu haram, tak boleh. Maka pihak yang bertanggungjawab perlu peka mengenai isu ini agar tidak membawa masyarakat ke lembah yang haram. Ini tanggungjawab kerajaan untuk memelihara rakyatnya daripada melakukan perkara yang haram. Baik, giliran pergi haji bapa saya masih lambat dan bimbang tak sempat. Kerana dia mengidap penyakit macam-macam, bolehkah dia berhutang untuk haji? Secara hukumnya ia harus selagi mana pinjaman yang dibuat adalah pinjaman yang bebas daripada unsur riba. Perkara ini boleh dikiaskan dengan masalah hutang untuk mendapatkan air untuk berwuduk bagi mereka yang ketiadaan air. Hal ini disebut dalam kitab Al-Iqna'. Dalam kitab Iqna' sebut boleh berhutang lah kerana kita nak ambil wuduk. Tak ada, air tak ada. Duit pun tak ada. Tapi kalau tak beli air tu, tak boleh semayang. Maka boleh berhutang untuk beli air habuan nak berwuduk. Baik, disebutkan dalam kitab Al-Iqna', sesiapa yang ditawarkan hutang untuk membeli air untuk wuduk, dia wajib menerima hutang tersebut. Sekiranya tak ada cara lain lah. Tetapi sekiranya ada cara yang lain, maka tak wajib berhutang. Maka hukum ini adalah ketika kesempitan waktu yang memerlukan seseorang itu berwuduk untuk menunaikan solat. Dan dia ditawarkan untuk berhutang. Sedangkan haji waktunya luas. Maka tidaklah menjadi wajib berhutang. Tambahan pula keadaan yang berlaku sekarang, biasanya bukanlah kita yang ditawarkan hutang. Sebaliknya kita sendiri yang ingin berhutang. Isu ayat wuduk tadi ditawarkan. Hak ni tak ada tawaran apa-apa. Maka sebaiknya tak payah berhutang lah. Kewajipan menerima hutang yang disebutkan oleh Imam Asy-Syarbini diikat dengan tiada cara lain. Jika tiada cara lain. Kalau ada cara lain, maka tak wajib hutang untuk beli air nak berwuduk. Maka dalam persoalan haji ni, bapa yang tanya ni, bapa boleh usaha untuk simpan dan kumpul wang. Namun demikian, hutang untuk buat haji hukumnya harus. Hukumnya harus. Harus. Berapa pandangan terhadap orang yang gemar berhutang hingga menggunakan kad kredit untuk membeli barangan hingga jatuh muflis? Baik, mengikut hukum asal, seseorang Muslim tidak boleh berhutang melainkan ada keperluan atau dalam keadaan darurat. Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Nabi SAW sentiasa berdoa meminta perlindungan daripada bebanan hutang. Ini kerana hutang selalunya membawa
kepada perkara negatif, iaitu berbohong, bergaduh dan sebagainya. Berhutang yang hanya untuk kecantikan, berhutang untuk barangan eksklusif atau perkara yang bukan keperluan amatlah tidak digalakkan, kerana ia hanya menambahkan beban hidup. Sedangkan Islam larang kita mensia-siakan harta. Apatah lagi kad kredit bagai tu berunsur riba pula. Maka perlu dijauhi. Perlu dijauhi. Maka gaya hidup guna kad kredit secara melampau ini adalah cara hidup yang bercanggah dengan kehidupan seorang Muslim. Muslim yang sejati, yang bagus, ialah yang menjauhi hutang. Bukan yang bebankan dirinya dengan hutang. Baik. Bolehkah berhutang dengan wang zakat? Bolehkah berhutang dengan wang zakat? Baik. Ada gangguan sikit lah. Berlagu. Bunyi ni ada orang telefon pula. Baik. Yang ni kita, insyaAllah kita sambung bab hutang ni. Bolehkah berhutang dengan wang zakat? Kalau ikut hukum tak boleh. Tak boleh berhutang dengan badan yang dengan harta zakat. Tapi boleh berhutang daripada tabung kebajikan. InsyaAllah kita akan bincang lagi akan datang 1-2 lagi berkaitan dengan hal ehwal hutang. Tuan Makno kita pun ada meeting. Baik, jam pun pukul 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf banyak-banyak jika terkasar bahasa, salah silap dan sebagainya. Moga Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan memaafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.